Al-Muqaddimah. Berkata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, awal kalam. Kami mulakan kitab ini dengan lafaz penyaksian akan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mana lafaz penyaksian asyhadu, aku menyaksikan, tidak boleh diganti dengan kalimah lain walau seerti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benar berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Hakikat syahadah yang benar adalah bila mana hamba itu menyaksikan dengan mata hatinya ini ihsan akan ketunggalan Allah yang bersanding nafi dan isbat. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah menyatakan bahawasanya sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Dia. Baik. Pengarang memulakan bicara kitabnya dengan lafaz penyaksian, ataupun kita panggil lafaz syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada beberapa perkara yang perlu difahamkan pada kalimah syahadah. Syahadah maknanya penyaksian, bersaksi. Jadi bersaksi dia ada dua pecahan. Satu, bersaksi dalam ilmu fiqh. Satu lagi, bersaksi dalam ilmu ketuhanan. Dua ini berbeza. Kalau bersaksi dalam ilmu fiqh ataupun ilmu syariat, maka dia ada berbagai-bagai kategori mengikut kepada kes-kes tertentu. Ada yang saksinya kena pakai 4 orang, seperti saksi kepada mereka yang menuduh satu orang berzina. Ada yang saksi cukup dengan 1 orang lelaki, ada yang saksi boleh dengan perempuan. Ala kulli hal, saksi dalam ilmu fiqh itu adalah apabila seorang itu menyaksikan dengan mata atau zahir. Contoh, kita menuduh kata si fulan itu mencuri. Ada yang kamu melihat dengan mata kepala, ya saya melihat dia sendiri memakai baju ini pada waktu ini, begini-begini. Menyaksikan dengan mata kepala, itu dipanggil penyaksian. Itu penyaksian dalam ilmu fiqh. Kalau orang yang ada mata, dia boleh menyaksikan dengan mata. Kalau orang tidak ada mata, penyaksiannya dengan telinga. Seperti orang buta. Orang buta, dia mendengar satu orang berkata, saya mencuri pada malam tadi di rumah si fulan. Dia mendengar perbualan tersebut dan dia mencekuk tangan orang yang mengaku itu. Maka dia dibawa pada pengadilan. Maka saya mendengar dengan telinga saya, dia ini berkata sekian dan sekian. Maka boleh diterima dakwaan si buta tadi. Itu penyaksian dalam ilmu, itu dipanggil ilmu fiqh. Tapi penyaksian dalam ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, bukan begitu. Penyaksian bukan dengan hanya menyebut. Kalau kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah, itu dipanggil menyebut lafaz penyaksian. Segi menjadi satu orang Muslim sudah cukup syarat, tetapi tidak memadai dan tidak mencapai hakikat penyaksian tersebut kalaulah penyaksian itu tidak terbit daripada mata hati. Penyaksian kepada Allah bukan menyebut semata-mata. Sebab itu bila kita menyebut lafaz asyhadu, kita menyebut dengan menggunakan fi'il mudhari', bukan dengan fi'il madhi. Maknanya kalau mengaji,
ilmu nahu, ilmu saraf. Fi'il mudhari' ini memberi makna dua. Saya bersaksi sekarang ini dan juga pada masa akan datang bahawasanya Allah itu adalah Tuhan. Jadi penyaksian kepada Allah ini adalah penyaksian yang perlu terbit daripada mata hati. Betul ke kamu yakin Allah itu wujud? Pada hati kamu tu betul ke menyaksikan dia wujud? Maka sebab itu orang-orang sufi memanggil penyaksian ini dipanggil syuhud bahasanya. Ataupun kalau bahasa yang lain boleh dipanggil sebagai berinteraksi. Ikutlah dengan apa saja bahasa, yang penting kita faham. Maknanya menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan menyaksikan bahawasanya segala sifat, af'al, asma' semua adalah milik dia semata-mata, adalah penyaksian daripada hati. Kan? Penyaksian yang betul-betul menyaksi, kan? Betul-betul terbit daripada hati kebesaran Tuhan. Betul-betul terbit daripada hati yang Allah itu Tuhan kamu. Betul-betul terbit daripada hati bila mana kita salat, kita angkat takbir, kita sedang menyembah Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan syahadah ataupun penyaksian, ataupun diertikan dengan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Itu dipanggil hakikat syuhud, menyaksikan Allah. Merasakan Allah tu, kamu melihat dia, kamu melihat afa'alnya, kamu melihat geraknya, kamu melihat segala-galanya darinya. Maka itu diperlukan kepada mata hati. Baik itu para ibu, ayah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menerbitkan penyaksian Allah pada mata hati ini, dia perlu kepada kejernihan hati. Kalau hati kita tidak jernih, kita gagal menyaksikan Allah. Bahkan sepanjang hidup kita, rupanya kita sedang menyaksikan yang lain. Hingga hati kita tertawan kepada yang lain, hingga hati kita tertarik kepada yang lain, hingga hati kita tanpa kita sedar bergantung kepada yang lain. Kerana Allah memandang, Allah ni kena faham, kita ni ada dua hak yang kita kena beri. Yang pertama hak Rasulullah, yang kedua hak Allah. Kalau hak Rasulullah itu berkaitan dengan syariat, itu hak Rasulullah. Berkaitan dengan mazhab, berkaitan dengan sah, batal, makruh, haram, itu berkaitan dengan Rasulullah. Rasulullah adalah Nabi ataupun Raja yang diutuskan oleh Allah untuk menyusun syariat tersebut. Kan, hakimnya adalah Rasulullah. Dan satu lagi hak yang kita kena persembahkan, tidak cukup untuk Rasulullah sahaja, tetapi Allah ingin kita mempersembahkan untuk dirinya adalah pada batin kita, dalam ini. Dipanggil qalbi ataupun dipanggil rohani. Maka yang Allah menilik bukan di anggota zahir, tidak. Allah tidak menyokong mana-mana mazhab. Allah tidak ada mazhab. Allah bukan Syafi'i, Allah bukan Hanafi. Bagi Allah, kamu nak beramal bagaimana mazhab pun, asalkan dia datang daripada kekasihku, aku boleh terima. Kamu nak mazhab Maliki ke, Hambali ke, Sufyani ke, apa saja mazhab, sama ada muktabar ataupun tidak muktabar, asalkan ulama masih lagi mengiyakan, membolehkan, maka kamu amal, silakan. Itu urusan kamu dengan Rasulullah, kan? Tetapi urusan kamu dengan aku adalah urusan hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat luaran
tetapi Allah melihat apa yang berada di dalam. Allah nak melihat kita menyaksikan Dia tak sepanjang masa. Dan sebab tu bila mana kita melakukan solat, solat adalah tempat untuk kita menyaksikan Allah. Maka kalau kita mengangkat takbir Allahu Akbar, kita berdiri dan kita qiyam, kita rukuk, di situ adakah hati kita menyaksikan Allah? Bukan menyaksikan Allah itu semata-mata nak masuk Islam ni. Tuntutan kita menyaksikan Allah adalah setiap saat, adalah setiap detik. Allah kata kamu tidak boleh menyaksikan selain aku. Kalau kamu menyaksikan selain aku, lama-lama kamu akan jatuh cinta dengan perkara itu. Bila hati kita asyik menyaksikan dunia, menyaksikan harta, kemewahan, keindahan, maka hati kita pun lama-lama jatuh cinta. Betul? Kan? Walaupun kita punya zahirnya tak nampak pun jatuh cinta, tapi hati ni sudah jatuh cinta. Jatuh cinta dengan kereta, jatuh cinta dengan rumah, jatuh cinta dengan itu dan ini, jatuh cinta. Sebab apa? Kita saksikan dia setiap masa, kita bersama dengan dia setiap masa, zahir dan juga batin. Maka lama-lama Allah itu dalam salat pun tidak dapat dihadirkan. Bila kita angkat takbir dalam salat, masih lagi dibayangkan hal-hal yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, celakalah, neraka bagi orang yang salat. Dia salat depan aku, tapi alladzina hum 'an salatihim sahun, hatinya masih lalai. Dia menyebut namaku, memujiku, tapi hatinya sedang menyaksikan dunia. Hatinya sedang menyaksikan hal-hal yang menyebabkan dia lalai daripada ingat kepadaku. Dia membesarku, dia membaca kalimah-kalimah, dia menyebut Allahu Akbar, tapi hatinya terfana dengan dunia, terasyik dengan dunia, terasyik dengan ghairullah. Maka Allah kata, orang macam ni aku humban dalam neraka. Kalau kamu tidak berjaya menyaksikan aku di dalam solat, maka untuk kita mencapai penyaksian tersebut, maka kita perlu ada cara lah. Kita belajar insya-Allah, kan, belajar untuk meletakkan kembali posisi sebenar hati ini berfungsi untuk apa. Hati ini hanya Allah sediakan secara mutlak untuk dia semata-mata. Tak boleh ada cinta pada yang lain. Bukan bermakna kamu tidak boleh memiliki harta. Tidak salah memiliki harta. Ramai orang salah faham. Bila mengaji ilmu tauhid, dia kata ustaz ni suruh kita tinggal semua dunia. Kan? Bukan begitu. Sebab tu saya sebut ilmu tauhid dia tidak ada kaitan dengan luaran. Dia kaitan dengan hati je. Lain tak ada. Tauhid sufi ni bicara hati. Luar-luar tu tak apa, tidak menjadi benda yang penting. Yang dia tegah, yang dia larang adalah bercinta selain Allah. Memiliki selain Allah tak ada masalah. Nak memiliki rumah berpuluh biji berikut, nak memiliki rumah seperti mahligai istana, tak ada masalah. Yang penting jangan ada sedikit pun terpalit kecintaan kamu kepada dunia tersebut. Dia hanya bicara tentang cinta, kan? Bicara tentang cinta agar cinta yang sebenar itu kita letakkan. Hari ini kita salah bercinta. Kita cinta selain Allah bagi nak kok. Cinta Allah tu kadang-kadang tu pun tenggelam timbul. Sekejap ada, sekejap lepas tu bar di lalu, line tak ada, coverage tak ada, tak ada connect. Tak ada connection. Maknanya line kita tu duduk tempat yang coverage tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Sebab apa? Tak melatih hati. Sebab Allah kata hati ni untuk aku, cinta untuk aku. Yang lain kamu nak ambil, kau mula. Ada masalah.
Kan, mu nak jadi raja dunia ke, mu nak jadi menteri ke, mu nak jadi apa dia apa, ikut mu lah. Tetapi hati kamu untuk aku, cinta kamu untuk aku. Aku tidak benarkan kamu mencintai selain aku, kerana akulah Tuhan yang layak dicintai. Kerana apa yang ada pada kamu itu semua adalah dariku, kurniaanku. Aku yang memberikan kamu ilmu, memberikan kamu kuasa, memberikan kamu iradah, memberikan kamu setiap segi. Tapi mengapa kamu mencintai selainku? Mengapa? Itu cemburu Allah kepada hamba 70 kali cemburu satu orang suami apabila melihat isterinya berada bersama dengan lelaki yang lain. Begitu juga Allah punya cemburu kepada para hamba-hambanya, apatah lagi para kekasihnya, kalau hati mereka ada ghairullah. Kalau bahasa kita sebut tidak teragak-agak lagi, ghairullah itu akan dihancurkan oleh Allah. Kerana ghairullah itu menjadi penghalang antara cinta aku dengan kekasih. Kan? Maka sebab tu bila mana kita solat, Tok Bilal melafazkan syahadah. Dalam azan ada syahadah, dalam iqamah ada syahadah, di dalam solat juga ada syahadah. Syahadah sentiasa diperulangkan, seolah-olah memberi peringatan kepada kita, wahai hamba-hambaku, dalam kamu hidup di dunia ini, ingat-ingatlah, sesungguhnya aku menuntut kepada kamu untuk kamu sentiasa menyaksikan aku. Bukan maksud syahadah itu mengucap 2 kalimah syahadah. Itu secara syariah betul, tetapi secara hakikat menyaksikan dengan mata batin tentang kebesaran aku, tentang keagungan aku. Jangan sekali-kali hati kamu menyaksikan selain aku. Kalau kamu menyaksikan selain aku, maka kamu akan jatuh dalam lembah kehinaan. Maka sebab itu kita sering mendengar kalimah syahadah. Itu kalau orang menjadi muazzin, sebelum dia melafazkan kalimah syahadah, dia kena syahadah dulu untuk diri, yang dipanggil tarjih. Dia akan mengucap syahadah dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kena menyaksikan dulu untuk diri dia, barulah dia boleh dakwahkan, disebarkan kepada orang lain. Barulah dikuatkan suara ini untuk orang lain, juga dia mengajak kepada penyaksian setelah dia mengajak diri terlebih dahulu. Jadi solat itu sebenarnya untuk kita menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan asma Allah, menyaksikan sifat Allah, menyaksikan af'al Allah di dalam solat, di dalam gerak-geri kita dalam kehidupan. Baik, itu penyaksian yang pertama. Dan huraian ini panjang. Nanti kalau saya bicara semua sini, depan tak tahu nak bicara apa. Sikit-sikit sudah. Baik, itu penyaksian yang pertama. Penyaksian tentang tiada Tuhan melainkan Allah. Bila sebut tiada Tuhan melainkan Allah, sebenarnya di situ ada sulaman nafi dan isbat. Sulaman nafi dan isbat maknanya hidup kita ni sentiasa perlu menafi dan perlu mengisbat. Kalau pada kalimah syahadah itu dia merujuk kepada zat, tiada Tuhan, tiada zat Tuhan yang layak disembah melainkan zat Tuhan yang namanya Allah. Tetapi sebab itu para ulama sufi dia memecahkan lagi kepada beberapa pecahan. Nanti kita akan bicara di depan. Saya sebut sekali lalu saja. Hari ini kalau kita beriman dengan zat Allah, tidak ada kemusykilan. Semua orang beriman dengan zat Allah. Tetapi ada sedikit yang kadang-kadang kita tergelincir beriman dengan
dipanggil sifat Allah. Beriman dengan asma, beriman dengan af'al Allah. Hari ini kita percaya Allah itu Tuhan, tapi dalam masa yang sama kita menjadikan perbuatan kita sebagai Tuhan. Maka jadilah kita qadariyah. Qadariyahnya apa? Dia menjadikan perbuatannya sebagai Tuhan. Ini semua sebab saya ni. Kalau saya tidak buat ini, tak jadi macam ni. Ini sebab kekuatan saya lah, sebab pemikiran saya lah, sebab idea saya lah. Dia memandang kepada kekuatan dirinya. Maka ini orang qadariyah. Maksudnya akidahnya masih lagi ada berbau-bau qadariyah yang dikategorikan sebagai sesat. Dia bertuhankan kepada kekuatan dirinya. Tak salah kalau kamu berkata, kalau kamu nak mendapat sekian, kamu kena bersungguh. Bersungguh-sungguh, insya-Allah kamu akan dapat. Betul. Perkataan itu tidak salah. Tetapi ketika mana kamu mencapai sesuatu, jangan kamu sandarkan apa yang kamu dapat itu hasil daripada usaha gigih kamu. Langsung kamu tak pandang Allah yang memurniakan, kan? Maka usaha gigih kamu itu hanya sebagai asbab, tetapi yang mengurniakan Allah. Patutnya kamu kena pandang semua ini dari Allah. Tapi kamu memandang usaha daripada kamu, kamu bangga, kamu sombong, maka disitulah kamu bertuhan kepada usaha ini. Maka itu perlu ditangkis, dibuang daripada kefahaman kita. Dan ada orang yang mana mereka menjadikan akal sebagai Tuhan. Ini dipanggil Mu'tazilah. Akal dia sebagai hakim. Akal dia sebagai hakim yang memutuskan sesuatu hukuman. Kan? Apa yang akalnya logik kata betul, diterima. Akal kata tak logik, kan? Tak terima. Kalau kita tengok sekarang dalam masyarakat kita macam-macam yang disebut dengan liberalisme, tentang mereka menjadikan akal, logik sebagai Tuhan. Apa yang mereka merasakan selesa, okey, boleh buat, tak ada masalah. Hingga mereka melanggar segala hukum-hukum Tuhan, seolah mereka lebih faham daripada Tuhan yang mengaturkan hukum syariat kepada kita. Maka ini dipanggil orang Mu'tazilah, menggunakan akal. Jadikan akal sebagai hakim, sebagai Tuhan. Maka dalam pengajian ini kita nak menafikan, kekuatan diri kita. Kita nak menafikan kekuatan akal kita. Tetapi kita nak bersandar segala-galanya adalah dari Allah. Apabila kita melihat perbuatan kita, kita kena faham bahawa setiap gerak-geri perbuatan kita ini datangnya daripada kudrah. Kudrah datangnya daripada iradah, iradah datangnya daripada ilmu, dan hakikat kudrah, iradah, ilmu, hayat semua adalah milik Allah yang esa. Tidak ada milik pada yang siapa. Maka kadang-kadang kita dalam hidup seharian, kita kadang-kadang terlepas pandang. Biasalah kita insan yang sentiasa melakukan dosa, melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita cara tak sedar kita melihat kekuatan diri kita. Cara tak sedar kita melihat kelebihan diri kita. Cara tak sedar kita melihat keistimewaan diri kita. Azan ke apa? Tak. Terus. Maka bila mana kita mula melihat kehebatan diri kita, apa akan berlaku? Kita akan hilang pandangan kita kepada kehebatan Allah. Otomatik akan hilang. Sedangkan yang memberi kehebatan itu, keistimewaan itu adalah Allah. Tetapi bila mana kamu dianugerahkan, kamu tidak melihat dia darinya, maka itulah dipanggil syirik, dipanggil berkongsi. Maka lantaran itu perlu dicucikan hingga kita benar-benar menyaksikan Allah dengan mata hati, hingga hilanglah segala syirik-syirik daripada batin kita. Boleh faham? Dan yang kedua,
menyaksikan bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah? Adakah kita menyaksikan Rasulullah? Adakah asal Rasulullah hanya berada dalam buku sejarah tanpa kita hadirkan rohaninya, tanpa kita hadirkan cintanya kepada Rasulullah? Sebab itu dalam pengajian tauhid kita mulakan dengan qasidah. Kerana tanpa Rasulullah kita tidak akan sampai kepada Allah. Kalau mereka ingin mendalami ilmu ketuhanan, dia mesti menjinak dirinya dengan Rasulullah terlebih dahulu. Kalau dirinya belum jinak dengan Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah belum hadir, bagaimana dia ingin diberi oleh Allah kecintaan kepadanya? Maka lantaran itu kita perlukan kepada sentuhan-sentuhan yang membawa kita kepada kerinduan. Sayyidina Abu Bakar diceritakan orang yang sangat mencintai Rasulullah, walaupun Rasulullah itu menantu. Diceritakan ketika mana dalam khutbah, dia di tengah berkhutbah, tiba-tiba datang ingatannya kepada Rasulullah. Dia akan menangis, teresa-esa. Lepas tu dia sambung balik khutbah. Tengah dalam khutbah menangis lagi. Datang ingat kepada Rasulullah, dia menangis, teresak-esak kerinduannya kepada Rasulullah. Ini riwayat mengatakan kadang-kadang sampai 5 kali dia menangis berhenti mengingat Rasulullah SAW. Begitu dalamnya. Diriwayatkan dalam Hayatus Sahabah, Sayyidina Abu Bakar pada satu hari beliau dipukul oleh orang-orang Quraisy. Ini dalam hadis mengatakan hidungnya sama leper dengan muka, maknanya lebam, maksudnya kena pukul sampai bengkak-bengkak hingga dia pengsan. Dia dibangun daripada jangkrik dia pengsannya. Maka kalimah yang pertama dia kata, aina Rasulullah, di manakah Rasulullah? Dan sahabat kalau tidak melihat Rasulullah satu hari, mereka akan risau dan resah. Dan mereka akan mengajar anak-anak mereka untuk pergi melihat Rasulullah. Kalau mereka satu hari tak melihat Rasulullah, hidup mereka tidak keruan. Bila melihat Rasulullah selamat, barulah mereka merasa lega. Inilah kecintaan kepada Rasulullah yang kita melihat dalam sejarah ini. Kecintaan inilah yang sebenarnya membuatkan sahabat yang dulunya mereka bersifat seperti mana haiwan, telah diubah oleh Allah menjadi sebaik-baik insan. Kerana bila mana satu orang itu mencintai Rasulullah, dan Rasulullah itu adalah kekasih Allah, maka Allah akan mengurniakan keistimewaan. Allah akan mengurniakan pembukaan. Allah akan mengurniakan kefahaman yang lebih dalam, perasaan yang lebih dalam, syukur yang lebih dalam. Sebab itu kita juga perlu menyaksikan Rasulullah sebagaimana kita menyaksikan Allah. Kan? Bagaimana hadis mengatakan tadi, "U'budullaha ka'annaka tarah." Kamu beribadah kepada Allah macam kamu melihatnya. Begitulah kita, bila mana kita melaksanakan amal ibadah, seolah-olah kita merasakan kita hampir dan sedang berada di depan Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana syariat yang kita amalkan, syariat siapa? Solat yang kita amalkan, solat dari siapa? Quran yang kita baca daripada mulut siapa? Bagaimana mungkin kita mengamalkan semua amal syariat yang datang dari Rasulullah, tetapi hati kita tidak membawa kepada Rasulullah? Mana mungkin? Maknanya tuannya adalah Rasulullah, tapi bila kita amalkan, tapi tak ingat kepada Tuhannya. Jadi amal kita amal, tapi tidak membawa kepada kecintaan dan kedalaman cinta. Kan?
Sebab itu solat, apa saja amal-amal, sebenarnya bila mana kita melakukan ini, kita sedang menghidupkan perasaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlukah kita mencintai Rasulullah? Ya, perlu. Bahkan para ulama menyebut selawat ke atas Nabi itu adalah jalan yang paling cepat untuk seseorang itu dibukakan makrifat kepada Allah. Waktu bila mana orang mengaji ilmu ketuhanan tapi tidak melalui pintu Rasulullah, maka disitulah dia akan jatuh kepada kesesatan. Kerana orang mengaji ilmu ketuhanan ni ada dua ni penipul ni. Satu yang sesat, satu yang tidak sesat. Saya beritahu awal supaya faham. Ada orang mengaji ilmu ketuhanan, penghujungnya dia nak jadi Tuhan. Ini salah. Selalu kalau orang belajar ilmu kebatinan ini, penghujung dia nak jadi Tuhan, selalu dia akan tinggalkan Rasulullah. Dia tak bicara tentang Rasulullah langsung dalam pengajian dia. Itu adalah sesat batin. Tetapi satu lagi yang kita nak bawa adalah mengaji ilmu ketuhanan. Akhirnya kita menjadi apa? Menjadi hamba. Lagi dalam dibukakan pengenalan kita kepada Allah, lagi rasa diri kita ni macam orang tak ada apa-apa. Rasa tak perlu dihormati, tak perlu dipuji, tak perlu disanjung, bahkan tidak suka kepada sanjungan. Faham? Itu goal. Goal dia adalah menjadi Muhammad. Nabi Muhammad satu orang yang dikurniakan oleh Allah berbagai-bagai keistimewaan. Manusia yang paling Allah cinta, kekasih Allah. Kan? Kalau cerita tentang hakikat Muhammad, insan yang begitu istimewa. Walaupun begitu, dialah sehamba-hamba insan. Dialah manusia yang paling tawadhu. Bahkan dia raja alam. Bukan raja bangsa Quraisy, bukan raja Mekah, raja Madinah. Bahkan dia raja alam. Bukan dia raja alam, dia panggil Sayyidul Insi wal Jin, penghulu kepada manusia dan jin. Dan juga dia penghulu kepada segala rasul-rasul. Kemuliaannya di sisi Allah begitu tinggi, tetapi dia lah setawaduk-tawaduk manusia, sehambal-hambal manusia. Kan, kita tak pernah melihat susuk tubuh insan yang begitu cemerlang akhlaknya melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam, melebihi baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mengaji ilmu ketuhanan mesti melalui perjalanan yang ini memperdalamkan perasaan cinta kita, rindu kita kepada Rasulullah SAW, hingga kita menyaksikan Rasulullah itu seperti berada bersama dengan kita. Bila kita menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berselawat ke atas Nabi, kita cuba hadirkan. Kalau orang mungkin kalau pernah pergi ke Madinah Al-Munawwarah, mungkin dia rasakan dia berada di depan makamnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di situ akan membuatkan lagi kerinduannya kepada Rasulullah. Apalah saja yang boleh membawa kita lebih erat, lebih dekat hati kita dengan Rasulullah, kita perjalankan. Kerana ia sesuatu perkara yang sangat penting. Kerana dengan mencintai Rasulullah akan dianugerahkan oleh Allah cahaya. Maka dengan cahaya Rasulullah itu akan membawa seseorang menerokai alam ini. Menerokai alam mana? Alam jiwa ini. Bukan nak teroka alam ni, bukan nak pergi naik ke langit, nak pergi naik ke bulan. Ni teroka kat sini, teroka di alam rohaninya, hingga dia mengutip segala mutiara-mutiara indah yang Allah sudah titipkan, Allah sudah sediakan. Baik. Boleh bawa apa? Paling gelas. Berapa minit lagi? Setengah jam lagi, lama lagi.
nak landing dah ni. Tak lama insyaAllah. Jadi bila bercerita tentang Rasulullah, maka untuk kita membawa penghayatan kita kepada Rasulullah, maka mesti kita kena mengenal Rasulullah. Kalau ada mereka-mereka yang mengajar kepada kita syama'il, ataupun kalau kita pandai membaca, kita membaca. Tapi kadang-kadang bila kita membaca seorang, kita tak dapat hayati. Cari mereka-mereka yang melihat dia membawa kita cinta kepada Rasulullah. Duduklah dengan mereka untuk kita menyedut aura cinta tersebut. Dan kerana cinta ini mesti kena transfer, barulah kita dapat rasai, faham ni. Kan? Kerana orang bila dia mencintai, bila kita dengar ceritanya, dia akan bawa kita kepada cinta tersebut. Maka perlu dan penting. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, adalah kamu alimu auladakum bitalah. Ajarlah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbullah, cinta kepada Allah. Hubbur Rasul SAW. Yang kedua, cinta kepada Nabi. Yang ketiga, hubbu ahli baiti. Yang ketiga, cinta kepada ahli keluarga. Ketiga-tiga elemen ini adalah elemen yang sangat penting untuk kita membawa diri kita mencapai hamba Allah yang sebenar. Maka Rasulullah SAW adalah insan yang sangat berjasa kepada kita. Orang tanya, mengapa kita perlu ingat Nabi? Mengapa kena sebut Nabi? Mengapa kena salawat ke atas Nabi SAW? Mengapa kena maulid? Mengapa kena qasidah? Mengapa kena memuji Nabi? Kan? Perlu ke kita memuji Nabi? Ya, perlu. Kerana dengan getaran cinta kita kepada Nabi lah akan membawa kita menjadi satu manusia yang berakhlak, manusia yang rendah diri. Kalau orang tidak suka bicara tentang Rasulullah, orang ni keras, saya nak bergaduh, tidak suka, tidak susah tolak ansur. Sebab tu, mengapa kita perlu mencintai Rasulullah? Kerana Rasulullah adalah insan yang sangat memberi jasa kepada kita. Dialah adalah susuk insan yang Allah hantarkan. Maka daripadanya pewaris-pewaris hingga ke saat inilah, hingga kita dapat mengenal Allah, kita dapat mengetahui akhlak. Kalau Rasulullah tidak mengajar akhlak, orang-orang Quraisy ketika itu mereka akan berperang sesama mereka. Sebab tu orang-orang Quraisy bila melihat Rasulullah, mereka melihat Rasulullah ni orang kami, keturunan kami, bangsa kami. Tapi perangai ni tak sama macam perangai kami. Orang Arab kasar, tetapi Nabi tidak kasar. Orang Arab suka baladan, suka berdendam, Nabi tidak pernah berdendam. Orang Arab, macam-macam perangai dia. Tapi Rasulullah perangai yang sangat lembut. Ya, Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan Rasulullah membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah akhlak Rasulullah. Kita mendengar akhlak Rasulullah, tapi kita rasa bagaimana kita nak memperoleh akhlak tersebut. Memang dengan meniru akhlak Rasulullah boleh, tetapi tidak mencapai kepada hakikat yang sebenar. Dia akan jadi jadian. Dia bukan realiti. Jadi bagaimana untuk menjadikan perubahan diri kita tu realiti sebagaimana Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka caranya adalah kamu hubungkan jiwa kamu dengan Rasulullah dengan cinta.
Bila kamu menghubungkan jiwa kamu dengan Rasulullah dengan cinta, lagi kuat cinta kamu kepada Rasulullah, lagi besarlah anugerah Allah kepada kamu. Lagi besar cinta kamu kepada Rasulullah, lagi besarlah akhlak kamu akan diubah oleh Allah. Kalau orang tu jahat, suruh dia salawat, sudah. Salawat dengan cinta. Kalau kita ada perkara-perkara buruk, kita bersalawat berbanyak-banyak. Dengan barakah salawat tadi, insya-Allah dengan ikhlas hati cinta kita kepada Rasulullah, insya-Allah akhlak kita akan berubah. Anak-anak kita, ajar mereka dengan salawat, ajar mereka suka kepada qasidah, ajar mereka suka kepada benda yang memuji Nabi. Kan? Kerana kita sudah ada pengalaman kita sendiri dan pengalaman mereka yang sudah mencapai pengalaman. Bila mereka mendalamkan cinta mereka kepada Nabi, Allah akan membuka berbagai-bagai bentuk rahsia pada batinnya. Batu menyaksi kepada Rasulullah ni bukan menyaksi Rasulullah tu salah seorang Nabi, Rasulullah tu lahir 12 Rabiul Awal, bukan sekadar itu, bukan sekadar hanya dibicarakan dalam buku sejarah, tapi menyaksikan roh dia itu. Kelipat Rasulullah tu macam kita sedang menyaksikan. Bila kita betul-betul menghadami Rasulullah sampai satu saat, bila kita diberi kekuatan, bila kita nak melakukan satu perkara, kita akan terbayang, adakah Rasulullah melakukan perkara ini? Kalau Rasulullah tak buat, takkan aku nak buat. Demi cinta kepada Rasulullah, aku akan tinggalkan perkara ini. Kita yang dulu segana-gana manusia akan menjadi selembut-lembut manusia. Kalau tuan tak percaya, tuan amal. Serta bayangkan Rasulullah, kan? Kalau kita kena tahu tentang sejarah Rasulullah, akhlak baik Rasulullah, kita kena mendalami, baca buku-buku sangat banyak. Baca dan kita mendalami. InsyaAllah bila kita banyakkan berselawat ke atas Nabi SAW, maka sedikit demi sedikit Allah akan berubah. Hingga kita menyaksikan Rasulullah SAW setiap masa dan keadaan. Kerana di mana adanya syariat, di situ adanya Rasulullah. Di mana ada perkara yang baik, di situ dia sebenarnya ada tauladan dari Rasulullah. Maka kita ni tak pernah berpisah dengan Rasulullah. Dan juga dalam hidup kita, kita tidak boleh berpisah dengan Rasulullah, dan kita boleh tidak berpisah dengan Allah. Antara itu, bersyahadah kepada Rasulullah juga disebut oleh muazzin di dalam azan. Bersyahadah kepada Rasulullah juga disebut oleh muazzin di dalam iqamah. Disebut. Bahkan dalam at-tahiyat juga menjadi kewajipan kita menyebut salawat ke atas Nabi, syahadah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara itu tidak pernah berpisah. Ketika mana disebutkan Allah, maka akan disebutkan Rasulullah. Maka untuk kita mencapai kepada Allah, jangan kita membawa kenderaan Allah sahaja tanpa kita bawa kenderaan Muhammad. Maka perlu bawa kenderaan Allah dan Muhammad. Kamu akan terbang setinggi-tingginya, kamu akan terbang sedalam-dalamnya untuk kamu mencapai rahsia-rahsia Allah. Maka cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita, dan Allah mencernihkan mata hati kita, untuk mata hati kita ni berjalan menjadi hamba. Mengaji ilmu ketuhanan bukan nak sombong, bukan nak mahir, bukan nak boleh berbicara, tetapi menjadi satu orang yang sehina-hina manusia, merasakan tidak ada apa yang layak untuk dipandang pada kehebatan diri, kerana semuanya adalah milik Allah. Tidak ada milik kita walaupun satu zarah sekalipun. Wallahu ta'ala. Kalau ada soalan, boleh tanya soalan. Ada soalan? Ada. Ya. Ustaz, sama kan tidakkah kita ni manusia yang hebat, kita mencintai kepada Nabi Muhammad, sedangkan kita tidak hidup pada zaman itu. Sedangkan kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, dia hidup pada zaman itu, zaman Nabi. Jadi dia nampaklah apa kata Nabi.
Soalannya adakah kita ni manusia yang hebat sebab kita mencintai Nabi walaupun kita tidak hidup pada zaman itu? Ya. Sebab tu satu ketika Nabi berkata, aku merindui kekasihku. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, awalasna ahbab, bukan, tidakkah kami ini kekasih engkau? Nabi kata, tidak, kamu adalah sahabatku. Siapakah kekasih? Kekasihku adalah mereka yang hidup selepas kewafatanku. Mereka tidak pernah melihat mukaku, tidak pernah hidup bersama denganku, tetapi mereka mencintaiku, dan mereka sanggup berjuang demi semata-mata kerana diriku. Maka itulah kekasihku. Siapakah mereka itu? Kitalah yang disebut oleh Rasulullah sebagai kekasih. Kita betul tidak pernah duduk bersama zaman Rasulullah, tapi ia tidak menjejaskan perhubungan hati kita dengan Rasulullah. Sebagaimana kita membaca sejarah panglima-panglima, perwira-perwira, orang-orang yang pernah berjasa pada tanah air, kita memperingati mereka, kita buat hari pahlawan, kita memperingati, menyebut kehebatan mereka, kelebihan mereka, menyanjung mereka. Walaupun kita tidak ada di zaman itu, tapi kita dapat merasakan pengorbanan itu. Begitu juga dengan Rasulullah. Walaupun kita tidak hidup di zaman Rasulullah, tetapi kita boleh merasakan kehebatan cinta itu. Kita boleh merasakan kehebatan cinta yang Allah akan hadirkan pada batin kita. Maka lantaran itu, kitalah yang dipanggil kekasih oleh Rasulullah SAW. Maka sekarang kita berusaha untuk benar-benar menjadi kekasihnya. Kekasihnya siapa? Adalah mereka yang mengingati aku, mencintai aku, dan sanggup berkorban harta, masa, nyawa semata-mata untuk agamaku, untuk memperjuang menaikkan martabatku. Maka mereka ini adalah kekasih. Boleh? Ada lagi? Tak ada? Dia tak pandai nak tanya. Tak apa. Jadi, oleh kerana pengajian kita jarang-jarang, saya ni kadang ada, kadang tak ada. Jadi, saya terus, maknanya bagi kepada tuan-tuan, ibu-ibu semua, maknanya untuk kita memahami ilmu yang kita pelajari, tidak cukup dengan kitab, dia mesti beramal. Jadi tuan-tuan sudah beramal, amalkanlah. Jadi saya terus bagi untuk beramal ni. Saya tengok orang sini kuat beramal ni, nampak muka-muka beramal lagi. Jadi bagaimana nak beramal? Yang pertama, banyakkan taubat, banyakkan istighfar. Kena rasa diri sentiasa bersalah dengan Tuhan. Kita tak ada yang benarnya, tidak ada yang betulnya. Kita dengan Tuhan ni sepanjang saat kita berdosa. Kita tidak dapat menjalankan sebagai maknanya amanah sebagai hamba Allah. Tak dapat menjalankan amanah sebagai umat Rasulullah. Banyak berdosa kita. Maka yang pertama, bertaubat, banyakkan istighfar dengan merasai kesalahan. Yang kedua, banyakkan selawat tadi, untuk hidupkan hati kita, kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita banyakkan berzikir. Tuan-tuan nak berzikir, tuan-tuan bolehlah berzikir apa-apa yang tuan-tuan selesa dan setuju. Tuan-tuan nak berzikir Allah ke, la ilaha illallah ke, ataupun tuan-tuan tengok Asma Allah Husna 99, pilih mana-mana nama, Ya Hayyu Ya Qayyum ke, ataupun Ya Zal Jalali wal Ikram ke.
Yang penting bila mana kita menyebut nama Allah, kita rasa dekat. Tu. Rasa cinta, rasa rindu, rasa zauk, rasa sedap menyebut nama Allah. Yang itu kita nak. Kan, mesti kalau betul cinta kita dengan Tuhan, menyebut namanya terasa di hati. Kan, macam orang dengar nama kekasih, kita dengar nama isteri kita disebut, macam rasa getaran. Ada getaran, connection. Begitu juga, mana-mana nama Allah, ada nama-nama yang kita selesa. Mungkin Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Wadud, apa saja nama kita sebut dengan selesa. Bila kita rasa getaran kita, kehampiran kita dengan Tuhan tu, makin lama makin dekat. Cinta, rindu, makin lama makin dekat. Kita berzikir dengan nama tersebut. Terpulang pada tuan-tuan atas keserasian masing-masing. Kemudian yang terakhir, banyakkan melakukan kebaikan dan hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. InsyaAllah kita banyak menggembirakan orang, banyak melakukan kebaikan. Itu Allah akan anugerahkan cahaya-cahaya yang akan membuang segala mazlumah, kekotoran-kotoran jiwa kita ini, membersihkan jiwa kita. Dan dengan jiwa yang bersih tadi akan mudahlah masuk perkara-perkara yang mahmudah. Maka akan terbentuklah akhlak yang baik, peribadi yang baik, pemikiran yang baik, jiwa yang baik, rohani yang baik. Jadi tuan-tuan, teruskan beramal dan berzikir. InsyaAllah apa yang tuan-tuan belajar, apa akan rasa. Kalau ikhlas betul, kita akan rasa. Kita akan rasa bagaimana rasa nikmatnya cinta dengan Tuhan, rasa nikmat cintanya dengan Nabi, rasa nikmat cintanya dengan kekasih-kekasih Allah. Kan, insya-Allah taala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi sirril Fatihah.